Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Manchester City berjaya tewaskan pasukan Everton 2-0. Fulham menang 3-1 ke atas pasukan Bournemouth. Liverpool tewaskan pasukan Burnley 3-1. Luton Town tewas 1-3 kepada pasukan Sheffield United. Spurs berjaya atasi pasukan Brighton dengan jaringan 2-1. Wolves dikejutkan oleh pasukan Brentford dengan jaringan 2-0. Nottingham Forest kalah 3-2 kepada pasukan Newcastle United. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Final Piala Asia 2024, Qatar berjaya mengalahkan pasukan Jordan dengan keputusan 3-1. Qatar juara Piala Asia. Qatar muncul juara kejohanan Piala Asia edisi 2024 selepas mereka berjaya menewaskan pasukan Jordan dengan keputusan 3-1. Qatar dan juga tuan rumah dalam kejohanan ini menerima sokongan padu daripada setiap penyokong yang hadir ke stadium pada malam tadi. Ketiga-tiga gol yang berjaya dihasilkan oleh Qatar pada malam tadi merupakan hasil kepada 3 sepakan penalti yang dihadiahkan kepada mereka dan ketiga-tiganya disempurnakan oleh Akram Afif sekaligus mencetak hat-trick dalam perlawanan tersebut. Jordan pula berjaya memperoleh 1 gol Saguati menerusi Yazan An-Naimat pada minit ke-67, tetapi itu tidak cukup untuk membangkitkan kembali semangat mereka untuk menentang tuan rumah yang menerima sokongan padu daripada seluruh penduduk tanah air mereka. Meskipun tewas, Jordan berjaya mencetak sejarah tersendiri dengan berjaya marah sehingga ke final kejohanan tersebut. Tanah kepada pasukan Qatar dan tanah juga kepada pasukan Jordan. Haaland muncul wira bantu City untuk tewaskan pasukan Everton. 2 gol jaringan penyerang prolifik Manchester City iaitu Erling Haaland sudah cukup untuk membantu pasukannya itu untuk mengutip 3 mata penuh di Etihad pada malam tadi. Kedua gol tersebut berjaya dihasilkan pada separuh masa kedua selepas Everton dilihat berupaya mengekang segala asakan pasukan tuan rumah di separuh masa pertama. Haaland bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-71 sebelum dapat meledak gol pertama untuk City hasil rembatan padu yang gagal ditampal kemas oleh Jordan Pickford. Gol kedua pula dihasilkan pada minit ke-85 selepas Haaland sekali lagi menerima lorongan menarik daripada Kevin De Bruyne sebelum dia mudah menolak masuk untuk meneruskan Pickford buat kali kedua. City semakin menghampiri Liverpool dengan hanya 2 mata berbeza dari kelebihan milik pasukan City yang masih mempunyai satu lagi baki perlawanan dalam tangan. Liverpool terpaksa bermandi peluh sebelum tewaskan pasukan Burnley di Anfield. Meskipun berada di tangga kedua terbawah Liga, pasukan Burnley berjaya menampilkan semangat melawan yang tinggi walaupun akhirnya terpaksa akur dengan kehebatan pasukan Liverpool di Anfield pada malam tadi. Liverpool tampak sukar untuk menebusi barisan pertahanan lawan yang kental menyerap segala tekanan yang diberikan daripada segala sudut sejak daripada awal perlawanan lagi. Tuan rumah akhirnya berjaya untuk berada di depan menerusi tandukan cantik Diogo Jota pada minit ke-31 selepas menerima hantaran melalui sepakan penjurun dilakukan oleh Trent Alexander-Arnold. Kedudukan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila Darrell O'Shea berjaya menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-45 juga berpunca melalui sepakan penjuru. Bermula pada babak kedua, Liverpool terus memberikan tekanan kepada pasukan Burnley dan Luis Diaz berjaya menjadikan gol kedua pada minit ke-52. Darwin Núñez muncul wira dalam perlawanan ini apabila dia berjaya meledak gol ketiga pada minit ke-79 sekaligus memastikan 3 mata penuh milik pasukan Liverpool. Liverpool kembali ke pesada Liga dengan mengumpul 54 mata, beza hanya 2 mata dengan pasukan City yang kini kembali berada di tangga kedua. Spurs comeback untuk tewaskan pasukan Brighton. Pasukan Spurs berjaya bangkit semula daripada ketinggalan 1-0 kepada pasukan Brighton sebelum menamatkan perlawanan dengan kemenangan 2-1 ke atas anak buah Roberto De Zerbi itu. Spurs bermula agak perlahan apabila Brighton dilihat berjaya mencuri beberapa peluang awal tetapi gagal menukarkannya kepada gol pendahuluan. Brighton kemudiannya memperoleh sepakan penalti selepas Danny Welbeck dijatuhkan di dalam kotak penalti dan Pascal Gross mudah menyempurnakannya. Spurs terpaksa menanti sehingga ke minit 61 untuk kembali menyamakan kedudukan menerusi jaringan yang dilakukan oleh Pape Matar. Ketika perlawanan dilihat seakan-akan berakhir dengan keputusan seri 1-1, Brendan Johnson muncul wira selepas dia berjaya meledak gol kemenangan untuk pasukan Spurs sekaligus memastikan 3 mata penuh milik mereka. Untuk Brighton pula, mereka sudah pasti kecewa dengan kekalahan ini kerana ia semakin menyukarkan misi mereka untuk menghabiskan Liga dengan sekurang-kurangnya berada di kelompok 4 pasukan terbaik. Kita lihat pula lain keputusan perlawanan yang berlangsung di beberapa liga utama di Eropah. La Liga Spanyol, Deportivo Alaves seri 1 sama dengan pasukan Villarreal. Real Sociedad tewas 1-0 kepada pasukan Osasuna. Real Madrid menang 4-0 ke atas pasukan Girona. Las Palmas menang 2-0 ke atas pasukan Valencia. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol.
Serie A Itali, Cagliari tewas 1-3 kepada pasukan Lazio. Roma tumpas 4-2 kepada pasukan Inter Milan. Sassuolo seri 1 sama dengan pasukan Torino. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Dortmund menang 3-0 ke atas pasukan Freiburg. Augsburg berjaya ikat pasukan Leipzig 2 sama. Mönchengladbach seri tanpa jaringan dengan pasukan Darmstadt. Union Berlin menang tipis 1-0 ke atas pasukan Wolfsburg. Werder Bremen tewas 1-2 kepada pasukan Heidenheim. Dan Bayer Leverkusen membelasah pasukan Bayern Munich 3-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Ligue 1 Perancis, masih seri 1 sama dengan pasukan Metz. Paris Saint-Germain menang 3-1 ke atas pasukan Lille. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. Bayer Leverkusen ajar Bayern Munich main bola. Bayer Leverkusen kini semakin gah untuk berada di pesada Bundesliga selepas mereka meneruskan pencabar terdekat mereka iaitu pasukan Bayern Munich dengan jaringan 3-0 pada awal pagi tadi. Gol pertama berjaya dihasilkan menerusi Josip Stanisic pada minit ke-18 hasil bantuan daripada Robert Andrich. Gol ke-20 hadir pada minit ke-50 kali ini giliran Alejandro Gilmado untuk meletakkan pasukan Leverkusen semakin selesa 2-0 di depan. Gol ketiga pula berjaya dihasilkan menerusi serangan balas pantas dengan Jeremy Frimpong mudah menolak masuk bola ke gawang pasukan Bayern yang ditinggalkan kosong pada minit ke-95 permainan. Selepas mana Neuer naik ke atas untuk membantu pasukan untuk mencarikan gol. Ini merupakan kemenangan ke-17 mereka dalam musim ini dengan masih menjadi satu-satunya pasukan yang masih belum kalah untuk terus mendahului Bundesliga, kini dengan perbezaan 5 mata. Inter Milan terus kukuhkan kedudukan. Inter Milan dilihat tidak berdepan dengan banyak masalah untuk menewaskan pasukan Roma dengan jaringan 4-2 dalam perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Gol-gol Inter berjaya disumbang oleh 4 pemain berbeza, di mana salah seorangnya merupakan pemain pasukan lawan sendiri. Francesco Acerbi membuka tirai jaringan pada minit ke-17 sebelum Roma yang beraksi selaku tuan rumah menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-28. Menerusi Gianluca Mancini, Roma kemudian berjaya di depan kali ini menerusi jaringan Ash-Sharawi pada minit ke-44 yang dibantu oleh Lorenzo Pellegrini. Inter merubah sedikit corak permainan mereka dalam babak kedua dan hasilnya gol penyamaan yang dilakukan oleh Marcus Thuram pada minit ke-49. Angelino menambah derita pasukannya sendiri apabila dia terdampar bola masuk ke gawang sendiri untuk gol pendawalan pasukan Inter pada minit ke-56. Bastoni berjaya melangkahkan kemenangan 4-2 pasukan pelawat dengan meledak gol keempat pada minit ke-93. Inter kini semakin selesa berada di puncak liga dengan mengumpul 60 mata, 7 mata di depan pasukan Juventus yang berada di tangga kedua liga. Real Madrid pamer kualiti terbaik dalam La Liga. Real Madrid kini semakin menjarakkan diri daripada pasukan di tangga kedua La Liga, iaitu pasukan Girona, selepas berjaya menewaskan mereka dengan jaringan 4-0 di Santiago Bernabeu pada awal pagi tadi. Girona sebelum ini menjadi pendahulu La Liga hampir separuh musim. Dilihat seakan-akan tidak berdaya untuk memberikan saingan kepada juara UCL 14 kali itu. Real Madrid berjaya berada di depan seawal minit ke-6 menerusi Vinicius Junior sebelum Jude Bellingham meledak 2 gol pada minit ke-35 dan juga 54. Rodrigo kemudiannya menambah duka pasukan Girona dengan gol keempat pada minit ke-61 sekaligus memastikan Real Madrid kini berada di kemuncak liga dengan 61 mata. 5 mata mengatasi pasukan Girona di tangga kedua serta 11 mata mengatasi pasukan Barcelona yang berada di tangga ketiga liga. Kita singgah pula ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Enzo Fernandez mahu ke Barcelona. Enzo Fernandez telah menyampaikan hasratnya untuk berhijrah menyertai pasukan Barcelona, walaupun sebelum ini ejennya menafikan yang dia mahu meninggalkan pasukan Chelsea sebelum kontraknya tamat nanti. Enzo mempunyai kontrak sehingga tahun 2032. Liverpool serius mahu dapatkan Lloyd Kelly. Liverpool dilaporkan semakin serius untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Bournemouth, Lloyd Kelly, yang akan tamat kontraknya pada hujung musim nanti. Situasi itu akan membolehkan mereka membawanya masuk ke Anfield secara percuma, tetapi mereka perlu berdepan dengan saingan daripada beberapa kelab terkenal di Eropah seperti Spurs, AC Milan dan juga pasukan Juventus. Manchester United cuba hubungi Jonathan David. Manchester United diberitakan sedang berhubung dengan wakil daripada pasukan Lille mengenai masa depan pemain mereka iaitu Jonathan David. Lille tidak mempunyai masalah untuk melepaskan pemainnya itu, tetapi mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkannya perlulah membayar sekitar 50 juta pound kepada mereka. Selain Manchester United, Chelsea juga turut berminat dengan pemain berasal daripada Kanada itu.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.